Baik, apa yang pasti pagi ini dijadualkan berlangsungnya mesyuarat khas Kabinet mengenai COVID-19. Dan untuk kita bercakap mengenai perkara itu bersama di talian menerusi Skype Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Doktor, pertama sekali melihat kepada peristiwa yang berlaku pada Jumaat, apakah yang boleh kita jangkakan dalam mesyuarat khas Kabinet mengenai COVID-19 melihat pada konteks biasanya mesyuarat khas Kabinet ini berlaku ataupun diadakan pada hari Rabu, tetapi sejak kebelakangan ini tidak ada perkara yang mungkin boleh dikategorikan sebagai mengejutkan. Sentiasa ada perkara baru, contohnya mesyuarat khas Kabinet semalam, kemudian pagi ini juga turut dijadualkan berlangsungnya mesyuarat khas Kabinet. Baik, Agil. Memang menarik untuk tafsirkan perkembangan politik semasa di Malaysia susulan daripada bukan saja peningkatan kes COVID-19 tapi juga susulan daripada dakwaan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sesungguhnya apa yang berlaku ketika ini adalah susulan daripada dakwaan ini. Jadi di Malaysia sekarang ini pelbagai kemungkinan boleh ditafsirkan ekoran daripada perkembangan yang berlaku semalam, iaitu disebut tadi mesyuarat khas Kabinet dan juga pertemuan antara Perdana Menteri dengan Jadual Agung. Jadi hal ini telah mencetuskan pelbagai pelatih sehingga ada yang menyatakan bahawa akan diisytiharkan darurat, tapi kemudiannya apa yang diwar-warkan itu tidak menjadi kenyataan. Tapi saya rasa dalam konteks perkembangan semasa dan juga mentafsirkan apa yang bakal berlaku dalam mesyuarat Kabinet khas itu, saya percaya tumpuannya adalah kepada kemungkinan pelbagai strategi yang bakal dilakukan untuk tangani gejala yang kita hadapi sekarang, iaitu ancaman COVID-19 ini. Kalau tidak, ini boleh meletakkan kedudukan ataupun persepsi rakyat terhadap kerajaan dalam konteks yang amat negatif. Jadi saya percaya bahawa dalam mesyuarat pagi ini, dalam mesyuarat Kabinet ini, mereka akan bukan saja bincangkan tentang bagaimana untuk meredakan jumlah atau mengurangkan kes COVID-19 ini, tapi juga untuk bagaimana tangani masalah rakyat khususnya dari segi ekonomi dan juga peluang pekerjaan yang masalah ketiadaan pekerjaan dalam kalangan rakyat. Kerana sesungguhnya kalau masalah ini tidak ditangani dengan cepat, dengan bijaksana, dengan arif dan membiarkan sentimen rakyat, kemarahan rakyat terhadap pemimpin politik ini tentunya akan beri kesan yang tidak baik terhadap kerajaan. Prof, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita ingin mengetahui jika doktor familiar ataupun melihat kepada prosedurnya, jika sesuatu perkara ataupun pengisytiharan ingin dilakukan, apakah prosedur dan prosesnya? Jadi untuk mengisytiharkan darurat ini sudah pasti Perdana Menteri dapat kemukakan cadangan itu pada Yang di-Pertuan Agong, tapi akhirnya sama ada Yang di-Pertuan Agong bersetuju ataupun tidak bergantung pada budi bicara baginda. Dalam konteks sama ada kita harus lihat ini dalam konteks artikel 150, sama ada betul-betul darurat besar berlaku khususnya dari segi ancaman, dari segi keselamatan, dari segi kehidupan ekonomi dan juga kesetaraan. Adakah kewajaran itu betul-betul ada ataupun ada motif lain di sebalik usaha untuk mengisytiharkan darurat ini? Kerana kalau betul-betul ada relevannya ataupun kewajarannya, kemunasabahannya, kemungkinan baginda akan mengambil kira hal itu. Tetapi saya percaya baginda sebagai raja yang arif akan mempertimbangkan semua faktor supaya dapat sebarang keputusan yang dibuat oleh baginda betul-betul bukan saja betul dari segi undang-undang dan perlembagaan negara, tetapi memberi kesan yang baik dari segi persepsi rakyat. Doktor, adakah kita perlu membuat penilaian secara menyeluruh sehingga ianya memerlukan, ataupun adakah keadaan ketika ini memerlukan satu langkah drastik seperti sesuatu ataupun pengisytiharan darurat dilakukan? Pandangan doktor? Sebenarnya
mengisytiharkan darurat ini mungkin dapat dianggap sebagai suatu yang drastik. Jadi dalam konteks sekarang, kalau kita baca pandangan pelbagai pakar dan juga komen di media sosial dan pelbagai pemimpin politik, ada sebahagian besar mengatakan tidak ada keperluan untuk membuat demikian kerana sebaik saja keputusan untuk mengisytiharkan darurat dilakukan ini memberi kesan dan implikasi yang amat besar bukan saja kepada pemimpin negara tapi juga politik negara dan bagaimana reaksi rakyat dan juga pelabur asing dan juga dari pasaran yang ada di Malaysia ini. Jadi saya fikir sebelum sebarang keputusan dibuat untuk mengisytiharkan darurat, para pemimpin politik harus melihat juga sentimen rakyat kerana kalaupun darurat itu diisytiharkan, saya fikir bukan untuk seluruh negara. Kerana sebagai contoh di Sarawak ini, kesnya masih rendah. Mungkin darurat itu diisytiharkan di negeri-negeri tertentu saja untuk memastikan kerajaan dapat tangani masalah ini, ancaman COVID-19 ini dengan lebih berkesan. Kerana lagi pun kita tahu bahawa pengisytiharan darurat ini bukan suatu yang asing ketika kita berdepan dengan COVID-19 ini. Kerana kalau tidak salah saya, kita 79 ataupun 80 negara di dunia, khususnya di Eropah, mengisytiharkan darurat untuk tangani. Jepun malah bulan April lepas juga isytiharkan darurat untuk tangani masalah ini. Doktor, mungkin doktor boleh bantu menjelaskan, ramai di luar sana terutamanya yang berlegar di media sosial bercakap mengenai darurat, tetapi mungkin doktor boleh bantu menjelaskan apakah jenis-jenis darurat dan bagaimana mungkin keadaan ataupun situasinya jika darurat itu dikuatkuasakan ataupun diisytiharkan. Darurat yang diisytiharkan, yang bakal diisytiharkan, kalau mungkin pun diisytiharkan, saya percaya tidak akan sama seperti darurat yang telah diisytiharkan selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 apabila perlembagaan digantung, parlimen juga digantung, malah pilihan raya di Sabah dan di Sarawak juga digantung. Jadi dan juga tentera telah digerakkan. Jadi darurat yang kali ini saya percaya hanya tidak akan membabitkan dari segi itu, dan maksudnya ialah kemungkinan saja hanya tumpuan hanya diberi kepada bagaimana kita tangani soal ekonomi. Jadi aspek ketenteraan itu tidak akan dikuatkuasakan. Baik, terima kasih Dr. Jeneria Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, bercakap mengenai situasi ataupun suhu politik ketika ini yang sehingga menimbulkan spekulasi bahawa akan diumumkan pengisytiharan darurat. Terima kasih Doktor di atas perkongsian itu tadi. Dan kita dalam masa sama juga ingin melihat kepada pelbagai sudut dan perbincangan kerana ketika ini kita dimaklumkan bahawa akan berlangsungnya mesyuarat khas Kabinet mengenai COVID-19 dan untuk itu saya nak bersama di talian dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia UM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Prof, adakah kita melihat kepada keseimbangan ataupun adakah sekiranya pengisytiharan darurat dilakukan, ianya boleh menjamin keselamatan rakyat? Okey, kita kena lihat dalam pelbagai aspek kerana apabila proklamasi darurat itu nanti akan dilaksanakan, kita kena lihat pekerjaannya bersifat penuh hanya darurat ataupun mungkin darurat sebahagian. Ya, kerana kita lihat mungkin apa yang ada di minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet ialah untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat dijaga dengan lebih berkesan. Di samping itu kita juga melihat bahawa perkembangan ekonomi kita yang tidak begitu memberangsangkan akibat daripada COVID ini dan dengan keadaan politik juga yang tidak menentu, maka perlu ada satu mekanisme yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk memastikan bahawa tumpuan kerajaan boleh diberikan kepada kedua-dua isu tersebut, memulihkan ekonomi, memelihara rakyat daripada jangkitan COVID-19. Jadi sebab itu bagi saya hasrat kerajaan untuk mengadakan darurat ini mungkin ianya lebih bersifat darurat sebahagian.
iaitu darurat untuk memastikan bahawa agenda kerajaan hanya boleh ditumpukan terus kepada kedua-dua agenda utama tersebut tanpa kerajaan perlu berhadapan dengan ketidakstabilan politik yang kita juga lihat ramai pentaan pada hari ini pihak-pihak yang mungkin akan menggunakan kesempatan daripada majoriti yang tipis yang ada pada kerajaan hari ini untuk melakukan pelbagai perkara, menuntut pelbagai permintaan dan sebagainya sehingga memberikan tekanan kepada kerajaan untuk menempuhkan tumpuan kepada agenda yang lebih besar iaitu menguruskan ekonomi dan juga menguruskan COVID-19. Jadi itu bagi saya tumpuan ataupun hasrat utama kerajaan untuk bercadang melaksanakan darurat sebahagian. Ini kita kena bezakan darurat sepenuhnya seperti mana yang berlaku selepas peristiwa 13 Mei dan darurat sebahagian yang bukan hanya melibatkan isu kerana kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 150 ada dinyatakan 3 aspek keperluan kepada darurat, sama ada dari segi keselamatan, sama ada dari segi ketenteraman awam dan juga kesejahteraan ekonomi. Jadi bagi saya kesejahteraan ekonomi adalah sangat penting pada ketika ini, bukan kepada keselamatan ataupun kepada faktor keamanan. Jadi yang lebih ditekankan pada saya ialah kerajaan mahu memberikan tumpuan yang lebih kepada memulihkan ekonomi dan juga menjaga masyarakat daripada penyebaran wabak COVID-19. Prof, ada pihak yang berpandangan bahawa sekiranya pengisytiharan darurat ini ataupun proklamasi darurat ini dilakukan, ini akan memberikan kawalan yang lebih kepada pentadbiran ataupun kuasa eksekutif untuk mengawal wabak COVID-19 dan dalam masa sama juga memberikan pentadbiran ketika ini the upper hand terutama dalam politik. Pandangan Prof? Betul. Memang kalau kita lihat kepada peruntukan dalam perlembagaan pun memang ada peruntukan-peruntukan tersebut. Terutama bila mana darurat itu diproklamasikan, kita dapati badan eksekutif mempunyai lebih banyak kuasa untuk melaksanakan pelbagai perkara tanpa perlu merujuk agensi ataupun merujuk kepada institusi-institusi yang lain seperti perundangan ataupun badan kehakiman. Jadi itu memang ada ya, kerana kita lihat bahawa apabila dalam keadaan darurat maknanya kuasa melaksanakan sesuatu tindakan itu akan diberikan sepenuhnya kepada badan eksekutif dan badan eksekutif lah yang akan menasihati yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan sesuatu perkara yang ingin dilaksanakan. Dan kita juga lihat walaupun semasa darurat dan parlimen ditangguhkan, namun kerajaan masih boleh meluluskan ordinan, bukan undang-undang tetapi dalam bentuk ordinan. Dan berdasarkan kepada sejarah-sejarah kita yang lepas, banyak ordinan-ordinan yang telah pun diluluskan ketika mana darurat itu dilaksanakan. Jadi ini adalah sebahagian daripada peruntukan yang wujud di dalam perlembagaan yang memberikan kuasa yang lebih kepada eksekutif untuk melaksanakan pelbagai perkara, dan saya kira ia konsisten dengan apa yang saya sebutkan awal tadi, ialah apabila badan eksekutif ini mempunyai lebih ruang untuk memberikan tumpuan dan fokus kepada memulihkan ekonomi dan menjaga kesihatan masyarakat daripada dijangkiti wabak COVID-19, maka ini akan membolehkan kerajaan untuk memberikan peruntukan yang sewajarnya dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada memulihkan ekonomi dan menjaga kesihatan masyarakat. Jadi itu yang saya katakan bahawa tafsiran itu perlu dipahami, iaitu apabila kita menyebut mengenai pengisytiharan ataupun proklamasi darurat ini, dia tidak bermakna darurat itu adalah seperti mana gambaran masyarakat sebelum-sebelum ini ya, yang kita lihat yang lebih ketara ialah ketika mana darurat diisytiharkan selepas 13 Mei dahulu. Tapi yang ini ialah bagi saya apabila proklamasi nanti dilaksanakan, yang pertama juga kesannya ialah PRU tidak perlu ataupun PRK ya, kalau kita lihat Batu Sapi mungkin tidak perlu dah dilaksanakan kerana walaupun ia termasuk dalam perlembagaan bahawa ia perlu dilaksanakan, tetapi apabila pengisytiharan darurat ia secara langsung menyebabkan sesuatu pilihan raya itu perlu ditangguhkan.
Jadi maknanya sekarang ini kita dapati tidak ada mekanisme lain untuk kerajaan menangguhkan ataupun SPR menangguhkan sesuatu pilihan raya tanpa ada tindakan-tindakan yang khusus seperti mana pengisytiharan darurat. Jadi secara tak langsung PRK di Batu Sapi juga boleh ditangguhkan ataupun mana-mana pilihan raya kecil yang mungkin juga nanti akan ditangguhkan untuk membolehkan kerajaan memberikan tumpuan utama kepada dua agenda tersebut. Prof, bagaimana kita boleh dalam sebuah sistem demokrasi akan ada unsur semak dan imbang, dan kita bermaklum sekiranya keadaan mendesak sehingga berlakunya pengisytiharan darurat, bagaimana ini dapat diimbangi? Maksudnya ada semak dan imbang walaupun ketika darurat ataupun ini akan memberikan kuasa penuh. Betul. Memang itu antara satu concern di kalangan sebahagian masyarakat ataupun pengamal demokrasi. Kerana apabila darurat itu dilaksanakan, maka prinsip timbang tara itu tidak lagi boleh diamalkan. Jadi makna legislatif dan judiciary tidak boleh menimbang tara tindakan yang dibuat oleh eksekutif. Kita sedia maklum perkara itu, namun kita kena lihat dalam konteks keadaan semasa pada hari ini, dan saya pasti dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong, dengan kematangan kabinet yang ada pada hari ini, maka apa juga ordinan-ordinan yang akan diluluskan ataupun tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan, ianya masih bertumpukan kepada dua agenda utama, iaitu memulihkan ekonomi dan memberikan tumpuan kepada menjaga kesihatan masyarakat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Kerana kita lihat kita dah masuk gelombang ketiga dan semakin hari semakin kes meningkat, terutamanya di Sabah dan juga di Selangor. Kita lihat kes-kes yang agak ketara peningkatannya. Dan jika kerajaan perlu memberikan tumpuan kepada isu-isu lain, misalnya seperti isu politik yang akan menyebabkan tumpuan kerajaan sudah semakin berkurang. Dan kita juga lihat masyarakat semakin hari semakin marah dengan tingkah laku sebilangan ahli-ahli politik yang tidak langsung mahu memikirkan berkaitan keadaan-keadaan semasa, kesusahan yang dialami oleh masyarakat, keprihatan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bandar dan luar bandar yang kehilangan pekerjaan, yang tidak dapat bekerja, yang sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka akibat daripada keadaan ekonomi dan mereka tidak dapat bekerja, kejatuhan harga komoditi. Jadi ini semua antara isu yang dekat dengan masyarakat, tapi sebahagian ahli politik masih tidak melihat isu ini dengan lebih jauh. Mereka hanya melihat kepada isu perebutan kuasa. Jadi ini bagi saya adalah sesuatu tindakan yang drastik yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan, walaupun pasti ada sebilangan masyarakat yang risau, yang bimbang amalan demokrasi itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan prinsip check and balance itu tidak boleh berfungsi apabila pelaksanaan darurat itu dilaksanakan. Namun bagi saya, pelaksanaan darurat ini bersifat jangka pendek dan dia juga bukanlah sesuatu pelaksanaan darurat sepenuhnya seperti mana yang negara pernah alami selepas 13 Mei 1969. Dia hanya lebih memberikan tumpuan kepada memulihkan ekonomi dan menjaga kesihatan rakyat daripada dijangkiti. Jadi sudah tentulah peruntukan-peruntukan boleh diluluskan terus tanpa mengambil kira mungkin ada masalah-masalah yang perlu dibuat sekiranya tiada dalam keadaan negara yang normal, maka tindakan eksekutif itu boleh ditimbangtarakan oleh legislatif dan juga judiciary. Namun dalam keadaan hari ini di mana situasi ini sangat mendesak, maka kerajaan perlu mengambil tindakan yang difikirkan sesuai dan cepat dan pantas untuk membolehkan negara keluar daripada kesusahan, terutama keadaan ekonomi yang memberi tekanan yang sangat besar kepada masyarakat dan kerisauan masyarakat tentang bahayanya penularan wabak COVID-19. Yang kita lihat ada juga masyarakat yang tidak begitu bimbang, masih lagi tidak mengamalkan norma-norma baru
Jadi ini semua bagi saya adalah lebih utama dalam jangka masa pendek berbanding dengan kita mahu bercakap dari segi prinsip demokrasi yang berpaksikan kepada konsep check and balance. Kerana walaupun ianya tidak boleh dilaksanakan prinsip tersebut dalam jangka masa darurat, namun bagi saya pasti kerajaan mempunyai tempoh-tempoh tertentu untuk misalnya tempoh 3 bulan ataupun 4 bulan ataupun 6 bulan untuk berusaha memulihkan keadaan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat pada hari ini. Baik, Prof. Pastinya banyak perkara yang diberikan pertimbangan dalam usaha kita untuk menyelamatkan nyawa, kerana keutamaan perlu dilihat kepada kepentingan rakyat, soal poket ataupun ekonomi rakyat, dan pastinya pentadbiran ataupun kepimpinan negara kita mempunyai akal kebijaksanaan mereka sendiri untuk membuat suatu keputusan. Dan perkara ini juga akan terus kita bincangkan dari masa ke semasa.